Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak membentangkan topik baru, iaitu 1.7 sistem penggajian bagi sesebuah organisasi. Okey. Yang pertama, kita tengok yang pertama dulu. Kita tengok dia punya definisi, iaitu bayaran secara tetap yang dibayar oleh majikan kepada pekerja yang menyumbangkan tenaga dalam sesebuah organisasi. So maksudnya kat sini, majikan akan bayar gaji kepada pekerja yang menyumbangkan kemajuan kepada syarikat. Okey, kita tengok yang kedua pula, tujuan penggajian. Tengok poin yang pertama tu, untuk menarik pekerja berkhidmat dalam organisasi. So maksudnya untuk mengambil pekerja berkhidmat di dalam sesebuah syarikat lah. Okey, kita tengok poin yang kedua, mengekalkan pekerja yang berpengalaman. Maksudnya untuk mengekalkan pekerja yang mempunyai banyak pengalaman dalam bekerja di sesebuah syarikat. Okey, yang ketiga, memotivasikan pekerja. Maksudnya untuk mengajarkan pekerja supaya menjadi lebih tegas dan lebih baik dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, kita tengok yang ketiga pula adalah komponen penggajian. Okey, tengok yang pertama tu adalah gaji. Kita tengok orang yang pertama diterima pekerja tanpa sebarang bayaran tambahan. Maksudnya dekat sini pekerja tu akan diterima lah, tak ada bayaran tambahan yang akan dilakukan oleh syarikat tu. Dia akan terima je pekerja tu macam tu je, adalah kelayakannya. Tengok yang huraian yang kedua lah, dibayar mengikut perjanjian pekerjaan. Maksudnya apa yang telah dijanjikan oleh pekerja untuk memajukan syarikat tu. Okey, tengok yang poin seterusnya, iaitu upah. Okey, kita tengok uraian yang pertama okey, uraian yang pertama, bayaran yang dibayar kepada pekerja. Dan uraian yang kedua pula, mengikut tempoh masa atau hari bekerja. So maksudnya dekat sini uraian 1 dengan 2 ni dia sekali maksud, iaitu bayaran kerja lebih masa yang dibayar kepada mengikut tempoh masa. Okey, apa yang kita faham kat sini adalah contohnya bekerja lebih masa lah, kerja lebih masa, overtime, OT. Apa yang kita faham lah, OT kan. Contohnya dia kerja daripada pukul 7 ataupun pukul 8 sampai pukul 6 petang. Lepas tu dia kena kerja lebih masa, dia tambah 2 jam kat situ. Dia kerja lebih masa kat situ. Lepas tu majikan kena bayar lebih lah kat situ. Okey, kita tengok poin yang seterusnya pula, allowance. Okey, uraian yang pertama adalah bayaran tambahan majikan kepada pekerja. Okey, kat sini maksudnya adalah bayaran tambahan yang diberi oleh pihak majikan kepada pekerja. Okey, contohlah, kalau pekerja dia nak makan kat situ, mesti contohnya kita ambil allowance makan. Okey, so kiranya allowance makan tu dia dibayar dalam bentuk kupon lah. Dia ada banyak, allowance makan, allowance pengangkutan. Kalau allowance pengangkutan tu contohnya daripada macam minyak, duit minyak. Okey, so uraian kedua pula, allowance bergantung kepada jenis jawatan disandang. So kiranya setiap jawatan yang disandang tu dia akan bayar lah ikut dia punya jawatannya. Contoh kalau macam pekerja biasa, dia bayarnya macam sikit lah, tak adalah sikit, macam dia ikut. Kalau macam manager, bayar dia lebih allowance dia. Okey, kita tengok seterusnya, caruman KWSP. Okey, kita tengok uraian dia adalah Ordinan KWSP 1955 mewajibkan caruman majikan 12%, pekerja 11% setiap bulan. So kat sini caruman KWSP tu maksudnya adalah potongan gaji. Caruman KWSP ni adalah potongan gaji ataupun potongan wajib yang dikenakan kepada semua pekerja pada setiap bulan mengikut kadar peratusan yang telah ditetapkan sebanyak 12%. Okey, so kiranya majikan pun dia kena diwajibkan lah membuat caruman KWSP kepada semua pekerja. Caruman KWSP ni dia macam contohlah pekerja ni gaji dia yang betul yang asasnya gaji pokok dia 1000. Okey, 1000.
So contohlah kita ambil dia punya caruman KWSP dia tu 10%. So kiranya 10% tu adalah 100 lah. Okey, so 1000 tu ditolak dengan 100. Okey, gaji dia tu ada 900. So 900 tu dia akan dimasukkan dalam akaun pekerja tu lah, iaitu akaun pertama. Majikan pun dia kena buat macam tu juga. Kalau majikan, akaun dia akaun kedua lah. Kalau majikan kan selalunya dia punya gajinya banyak juga, banyak. Contoh kita ambil 20% lah. Kalau 12% tu dia banyak lah, dia kena potong. Sebab tu caruman pekerja ni caruman pekerja dengan majikan ni dia ada akaun satu untuk caruman pekerja dan akaun 2 untuk majikan. Okey, kita tengok yang kedua pula adalah caruman perkeso. Yang ni jenis-jenis faedah maafkan saya lupa. Okey, ni caruman perkeso. Caruman perkeso ni tengok uraian dia. Perkeso 1969 mewajibkan pihak majikan mengambil insurans pampasan pekerja. So sebenarnya cerita caruman perkeso ni adalah insurans pekerja. Kita ambil contoh Contoh pekerja tu dia hilang keupayaan untuk bekerja. So perkeso dia akan membayar pampasan kepada pekerja mengikut jumlah tertentu. Maksudnya contoh kalau pekerja tu dia mempunyai kemalangan, dia ada kemalangan semasa bekerja. So perkeso tu dia akan bayarlah pampasan kat pekerja tu. Macam dia bayar insurans lah, insurans keselamatan macam tu lah dekat pekerja tu dengan jumlah yang tertentu. Okay, kita tengok komisen pula. Komisen, tengok uraian dia. Ganjaran kepada pekerja yang terlibat dalam aktiviti jualan. Apa yang kita faham kat sini, komisen adalah komisen ni dia adalah contoh ada orang jual tu, ada seorang ni dia jual barang. So kita nak dapat duit kan, kita tolong jualkan barang dia. So kat sini komisen tu maksudnya berapa banyak yang kita dapat tolong jualkan barang tu, itulah berapa banyak jumlah yang kita akan dapat duit. Dia macam bukan gaji tetap lah, dia macam duit, macam upah. Komisen ni macam upah juga. Faham Okey, komisen tu kita tolong jualkan barang orang macam salesman. Kita tolong jualkan barang orang tu, lepas tu jumlah yang kita dapat jualkan tu, itulah jumlah yang kita dapat balik. Okey, kita teruskan. Poin yang seterusnya adalah pinjaman kewangan. Kita tengok huraian pertama dia adalah faedah. Okey, faedah ditetapkan dalam perniagaan mengikut syarat ditetapkan. So maksudnya kat sini pinjaman kewangan ni dia macam loan. Pinjaman kewangan ni adalah loan lah, dia loan. Loan ni pinjaman kewangan maksudnya kita meminjam wang daripada pihak tertentu untuk kegunaan tertentu dan kena bayar balik pada masa yang ditetapkan. Contoh kita pinjam pada pihak bank kan, kita kena pinjam pihak bank, lepas tu kita kena bayar balik pada masa yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Okey, faham Kita pergi ke poin seterusnya, bonus tunai Okey, uraian pertama dia adalah penghargaan yang dibayar secara tunai kepada pekerja. So bonus tunai tu maksudnya, okey, bonus tunai ni dia tak sama macam gaji. Kalau gaji tiap-tiap bulan kita dapat kan, tapi bonus ni dia kira macam hadiah. Okey, contoh ada seorang pekerja, dia kerja dekat supermarket. Dia punya attitude dia baik, lepas tu dia tak pernah ponteng kerja, dia datang tiap-tiap hari, datang awal. Lepas tu bos dia pun rasa puas lah. Lepas tu bos dia macam rasa puas hati nak bagi, kiranya macam puas hati nak bagi dia ni macam hadiah. Hadiah tu bonus tunai tu lah. Faham Okey, kita pergi seterusnya adalah beasiswa pendidikan. Kita tengok uraian dia. Bankkan kewangan pekerja untuk melanjutkan latihan. So maksudnya kat sini beasiswa pendidikan ni sekiranya salah seorang daripada pekerja itu adalah pelajar. Contoh kita ambil macam pelajar yang tengah tunggu pelajar lepasan SPM, dia nak tunggu masuk universiti. Dia kerja kat situ tapi dia punya duit dia macam tak banyak sangat. So majikan boleh bagi beasiswa pendidikan lah kat dia. Macam daripada nak sambung belajar ke kan, majikan boleh bagi dia duit untuk sambung belajar, beasiswa pendidikan. Okey.
Okay, seterusnya adalah insurans berkelompok. Kita tengok uraian dia dulu. Okay. Bayaran majikan kepada syarikat insurans untuk melindungi majikan dan pekerja apabila berlaku risiko semasa bekerja. So kat sini insurans berkelompok ni maksudnya sesuatu bentuk jaminan ataupun perlindungan yang diberikan oleh majikan untuk pekerja-pekerjanya. Okay, faham Dia macam satu bentuk jaminan ataupun macam dia macam insurans juga, macam insurans perlindungan yang akan diberikan oleh majikan. Selalunya majikan yang akan bagi jaminan ni ataupun perlindungan ni kepada pekerja-pekerja dia. Okey, kita tengok seterusnya adalah kemudahan perubatan. Kemudahan perubatan, uraian dia adalah faedah perubatan yang dibiayai syarikat. So sesebuah syarikat tu dia kena ada kemudahan perubatan. Dia kena ada ubat-ubat. Contoh kalau macam ada pekerja tu dia macam luka kan, luka ringan-ringan, sesebuah syarikat tu dia kenalah sediakan dia kena ditanggung oleh syarikat tu lah. Mesti ada alat-alatan perubatan. Okey, kita tengok seterusnya adalah kemudahan cuti. Tengok uraian dia. Kemudahan pekerja merangkumi cuti sakit, bersalin dan sebagainya. So kiranya maksudnya kat sini kalau pekerja tu dia nak cuti, dia kena ada cuti alasan yang munasabah lah. Contohnya macam pekerja tu dia cuti sakit kan, dia ambil MC. Kalau pekerja tu dia ada yang bersalin ataupun sebagainya lah dengan alasan yang munasabah. Okey, kita tengok seterusnya. Tempat penjagaan anak-anak. Uraian dia, kemudahan penjagaan anak yang disediakan majikan. Okey, apa yang kita tahu, kalau sesebuah syarikat tu dia ada macam satu tempat ataupun satu bilik khas lah untuk menjaga anak-anak pekerja. Staf punya anak lah. Ada satu tempat tu khas untuk jaga anak-anak. Okey. Kita tengok seterusnya adalah kemudahan keselamatan. Tengok uraian dia. Okey. Uraian dia adalah penyediaan alat keselamatan supaya pekerja tidak terdedah risiko. So maksudnya kat sini dalam sesebuah syarikat tu dia kena ada pelan kejemasan, dia mesti kena ada alat pembakaran api. Dia kena majikan kena tahu apa yang perlu disediakan dalam syarikat tu untuk supaya tidak terdedah. Macam kalau ada kebakaran kan, kena ada lah benda-benda tu. Okay, kita tengok yang terakhir adalah kemudahan penginapan. Tengok uraian dia, tempat tinggal yang disediakan majikan. So kemudahan penginapan ni contoh sesebuah syarikat macam pekerja kilang, majikan tu dia akan sediakan macam sebuah macam apartmen bujang untuk pekerja-pekerja tu tinggal. Macam tu lah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.